بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه خليله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah atas pertemuan ini pada suatu waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan solat yang kita tunaikan adalah dengan jumlah yang ganjil, tidak seperti mana solat pada waktu yang lain, subuh 2 rakaat, zuhur, asar 4 rakaat, isya 4, tetapi maghrib sekadar 3 itu tidak genap tapi ganjil. Di sini ada hikmahnya. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan kepada baginda Rasul dan juga umatnya salat 5 kali sehari semalam, tetapi tidak ditentukan waktunya lagi, hanya ditentukan jumlah. Hanya saja pada asalnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 salawat, 50 kali solat, dan bukannya 50 waktu solat, 50 kali. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kurang, tapi bukan atas Rasulullah. Bermula daripada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, seorang Rasul ulul azmi, Musa kalimullah. Ya, Rasulullah mengetahui kedudukan Nabi Musa di sisi Allah. Lalu Nabi Musa alaihi wassalam mengatakan, "Ya Muhammad, mintalah kurang pada jumlah solat itu, kerana dikhawatirkan umatmu tidak mampu untuk melaksanakan sebanyak itu, 50 kali waktu." Lalu Rasulullah mohon kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menguranginya setengah daripada jumlah 50, sehingga diringkaskan kisah yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, 5 kali solat, tetapi pahala yang kuberikan ganjarannya seperti mana 50 kali solat." Maksudnya menunjukkan satu waktu solat yang kita tunaikan diberi pahala oleh Allah seperti mana 10 kali kita solat. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Barang siapa yang melakukan satu amalan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala seperti mana 10 amsalha, 10 kali dia amal. Dia hadiah yang sungguh-sungguh istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Rasulullah, dan tidak diberi kepada umat yang terdahulu. Selesai, lalu Jibril alaihi salatu wassalam pun turun mengajar Rasulullah 2 waktu solat, waktu awal, waktu akhir. Hari ini turunnya Jibril alaihi salatu wassalam, solat dengan Rasulullah bermula daripada solat zuhur. Waktu itu Rasulullah belum solat dengan para sahabat, solat dengan Jibril, dan Jibril menjadi imam solat pada waktunya, gelincir matahari. Maksudnya waktu zuhur, awal waktu. Lepas tu Jibril alaihi salam naik ke langit. Kemudian pula masuk satu waktu yang lain, turunnya Jibril solat dengan Rasulullah. Selesai. Kemudian pula setelah terbenamnya matahari, Jibril alaihi salatu wassalam solat dengan Rasulullah. Selesai. Kemudian apabila langit telah hitam, gelap, tidak adanya syafaq, iaitu mega merah di langit, lalu Jibril alaihi wasallam jadi imam solat dengan Rasul. Itu pada hari. Kemudian pula yang subuh satu waktu lagi, dalam keadaan gelap, turunnya Jibril jadi imam buat Rasul. Selesai 5 kali solat. Hari yang kedua turun Jibril alaihi wasallam waktu zuhur, tetapi hampir nak masuk asar.
solat dengan Rasulullah. Kemudian pula turunnya Jibril hampir terbenamnya matahari nak masuk maghrib, solat dengan Rasulullah. Solat asar, kemudian turunnya Jibril alaihi wasallam waktu dalam keadaan matahari dah terbenam, cuma waktu yang sama, tidak dikaitkan waktu yang akhir, tapi waktu yang sama, awal. Kemudian turun Jibril alaihi salatu wassalam, solat isyak dengan Nabi, tapi hampir nak masuk waktu subuh. Lepas tu turunnya Jibril alaihi salatu wassalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat dengan Rasulullah, matahari hampir naik, syuruk. Jadi setelah itu Jibril alaihi wasallam beritahu kepada Nabi kita, ya Muhammad, inilah waktunya. Semalam yang aku hadir itu awal waktu, hari ini adalah akhir pada waktunya, dan inilah waktu yang telah difardukan oleh Allah kepada umatmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sekiranya dia beriman, pasti dia akan solat antara dua waktu ini, dan jangan dia solat melebihi ataupun melepasi daripada waktu itu, disebabkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitaban mawquta, satu waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan ketetapan Allah tidak boleh diubah, dan ketetapan Allah tidak boleh disamakan dengan ketetapan yang lain. Maksudnya, sekiranya seseorang itu tertinggal pada waktu tersebut untuk solat, mungkin dia tertidur ataupun mungkin dia sengaja lewat, akhirnya keluar waktunya sedangkan dia belum menunaikan solat, lalu akhirnya diajar hendaklah dia qada solatnya, ganti. Walaupun dia qada solatnya, tetap juga tidak sama hukumnya seperti mana dia solat pada waktu dia. Di sudut usul, qada itu tidak boleh nak disamakan pada apa yang telah dithabitkan. Maksudnya, sekiranya ulama berfatwa wajib qada solat, seperti mana mujtahid kita yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, mewajibkan qada solat, ganti balik solat yang telah kita tertinggal, terlupa, ganti balik. Empat mazhab berfatwa. Walaupun begitu, hukum pada kewajipan qada solat tidak sama seperti mana kewajipan mendirikan solat pada waktunya. Gitu. Tidak boleh disamakan. Maksudnya apa di sini? Sekiranya seseorang itu sengaja meninggalkan solat, lalu dia menggantikan balik akan solat dia di luar waktu, namanya solat qada. Akan tetapi dia tidak akan memperolehi pahala, ganjaran, diangkat derajat, diberi keampunan seperti mana solat kitaban mawquta. Disebabkan apa? Mawquta itu ketetapan Allah. Lalu bila seseorang memilih pada waktu yang lain dia solat, tidak akan dia akan mendapatkan kitaban mawquta balik. Oleh kerana itulah ulama-ulama kita berfatwa wajib menggantikan solat yang telah ditinggalkan. Hanya saja kewajipan ini tidak sama seperti mana kewajipan dirikan solat 5 kali sehari semalam, puasa Ramadan. Lalu perintah wajib ini statusnya bagaimana? Statusnya iaitulah tidak dapat memenuhi kitaban mawquta. Lalu sebagai ulama-ulama kita berfatwa, seseorang yang menggantikan solat perlu juga menambahi dengan memperbanyakkan akan solat-solat sunatnya lagi. Seperti mana sebagian ulama-ulama menyatakan bahawasanya satu waktu solat itu disamakan seperti mana 70 rakaat solat sunat. Lalu dia perlu memperbanyakkan solat sunat, tapi tidak boleh disamakan qada solat dengan adaan, tunaikan solat pada waktunya, kemudian menunaikan solat bukan pada waktunya. Walaupun wajib, ketetapan Allah tidak boleh diubah. Kitaban mawquta, maksudnya kita solat saja, ganti saja, tetapi untuk mendapatkan kembali derajatnya, pahalanya, tidak, mereka ada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dia kata rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dah terjawab. Ulama kita ditanya, saya sengaja meninggalkan, melewat-lewatkan solat, tapi saya tinggal. Saya solat juga, cuma solat ganti. Bagaimana kedudukan solat saya? Lalu ulama menjawab, kedudukan solat kamu berpandu kata rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kata rahmat Allah. Kamu jangan memandang pahalanya, kamu jangan memandang ganjarannya, seperti mana kamu ganti solat dengan kawan kamu yang tinggal juga buat jemaah. Lalu kamu jangan memandang bahawa seni pahala itu, pahala ini kamu dapat 27 derajatnya kerana berjemaah. Kamu jangan memandang itu, tapi kamu kena pandang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menerima solat kamu. Kawaid, kaedah dia begitu. Sebab kalau kitaban mawquta tidak boleh dibatalkan. Itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala atas kehendak dia azali. Tidak boleh dibatalkan dengan makhluk yang bersifat baharu. Itu yang perlu kita ketahui. Oleh kerana itu ada juga ulama-ulama kita menyatakan, barang siapa yang meninggalkan solat, sama ada secara sengaja, terlupa, maka tidak diwajibkan baginya menggantikannya, cuma sunat. Mengapa ulama tidak mewajibkan sebagai ulama? Disebabkan kalau dia kembali menggantikan solatnya, tetap juga tidak mendapatkan kitab mawquta. Lalu perbanyakkan solat sunat. Adakah solat sunat dapat menggantikannya? Juga tidak. Hanya sahaja dengan memperbanyakkan solat sunat diqiyaskan dengan riwayat satu fardu bersamaan 70 kali solat sunat. Maknanya dia buat dia lengkap, dia cukupkan 70 rakaat yang solat sunat, maka dia dapatlah satu fardu tadi. Itu juga disebut oleh ulama-ulama kita. Bahkan sebagai ulama akidah Ahli Sunnah wal Jamaah juga berfatwa tidak wajib menggantikannya. Walaupun begitu, oleh kerana ada 4 imam yang mujtahid, maka ulama kata ijma', sepakat. Dilihat bahawasanya Rasulullah SAW juga pernah meninggalkan solat. Solat zuhur, solat asar, solat maghrib dalam peperangan Khandaq. Lalu Rasulullah SAW perintah sahabat berwudu, lalu solat isyak. Habis solat isyak, kemudian solat zuhur, kemudian solat asar, kemudian solat maghrib. Rasulullah SAW solat kembali. Selesai solat, Nabi pun menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat saja seperti mana kamu lihat aku solat. Aku kembali menggantikannya, kamu pun menggantikannya. Tapi dalam hadis ini ulama tidak menyatakan ini dalil qat'i, bahawasanya wajib mu'tamad mesti ganti solat sebab Rasulullah ganti. Dia tak boleh jadi begitu. Sebab kitaban mawquta wa aqimus solah hafizu ala salawati wa salatu wusta, itu qat'i. Qat'i itu lalu kuat. Lalu kalau sekiranya diperintah untuk menggantikan solat, dalilnya qat'i macam yang tadi juga. Kaedah dia begitu. Itu khilaf di antara ulama. Tetapi kalau ditanya, saya nak ambil pendapat yang mana? Ijma' yang 4 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, semua berfatwa wajib menggantikan solatnya. Kita kena ambil yang itu. Tapi solat saya yang dulu-dulu berpuluh tahun, gantilah juga seperti mana kita mempunyai kekuatan untuk solat sunat, maka gantilah juga kan solat fardunya. Imam Al-Ghazali sebagai ulama-ulama kita dulu pernah berfatwa, kalau sekiranya kamu jenis orang yang suka solat sunat, tapi kamu banyak solat fardu yang belum ditunaikan, kamu berhenti dulu, pergi solat fardu. Bila datangnya tarawih, kamu niat ganti solat saja. Kalau kamu rasa segan, tiba-tiba kamu bangun lagi 2 rakaat untuk solat ganti zuhur asar, kamu niatlah ganti yang solat subuh saja. Tapi nak kena angkat kunut, diam-diamlah kunut tu, pelan-pelan lah, tak payahlah angkat tangan, bijaklah sikit, tiba-tiba angkat tangan sorang-sorang kan. Kunut itu sunat abad. Kalau tak buat dia sujud zawi, cuma kalau tak sujud zawi dia masih sahlah solat dia. Itu kaedah menyelamatkan dia di akhirat nanti. Itu dah kaedah ulama-ulama kita. Lalu kita berada dalam waktu maghrib, ulama masih khilaf tentang kedudukan waktu maghrib. Walaupun kita berbuka puasa dikatakan malam, tapi di sudut usul kita buka puasa itu diambil tenggelamnya matahari dan bukannya malam. Qawaid pada usul. Disebabkan
Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat bila berbuka puasa, minal ajmah illa al ajmah. Ajmah tu maksudnya apa? Dah masuk isyak, langit dah gelap, baru buka puasa. Baru buka puasa. Bukannya maghrib. Maghrib ni terbenam matahari. Dulu kita puasa, dah hilang mega merah, dah datang gelap, baru buka puasa. Sehingga Rasulullah juga masih mengekalkan buka puasa waktu gitu. Tapi Nabi larang umat diikut. Turun dalam suratul Baqarah disebabkan umat juga Allah Subhanahu wa taala berkehendak memilih atas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah diperintah puasa. Minal ajmah ila al-ajmah. Isyak ke isyak, gelap malam ke gelap malam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah waktu isyak kita berbuka puasa dan niat untuk bersahur seterusnya. Dua perbuatan, dua niat dengan satu perbuatan gitu. Disebabkan apa? Kalau sekiranya seseorang tu dah tidur malam, bila dia bangun walaupun belum menjelang subuh, dia tidak boleh makan, dia telah dikira telah berpuasa. Itu bahasa illa al-amin al-ajma'. Bermulanya isyak dimakan. Makan banyak-banyak. Sebab tu niat macam sahur juga. Sebab bila dia balik ataupun dia tidur, dia bangun pukul 3 ke pukul 4, dia tidak boleh lagi bersahur walaupun pukul 6 pun masuk subuh. Contoh kita ambil waktu di sini untuk lebih mudah faham. Lalu ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyak, tapi dia tak buka puasa. Dia nak tunggu balik sebab kebiasaan di masjid Rasulullah, di serap di masjid Rasulullah ada orang bawa kurma, roti makan dengan Rasulullah. Selalunya kurma saja dengan air kosong, air sejuk, air telaga. Lalu sahabat Rasulullah ni niat nak makan di rumah dia sendiri. Tanya isteri dia, ada makanan? Ada, tapi belum siap. Lalu dia duduk, telinga dia tertidur. Bila dia tidur, dia tahu hukum tidak boleh makan lagi. Walaupun mungkin dia terlena seminit 2 minit je, hukum pada waktu tu. Lalu rupanya bukan dia saja, sahabat yang lain pun ada juga yang begitu. Akhirnya tidak makan. Cuba bayangkan daripada malam ni tak makan, nak tunggu malam besok baru nak tunggu boleh makan balik. Sehari semalam. Lalu ada di antara sahabat Rasulullah waktu petang pingsan dia. Bukan seorang, beberapa orang. Rasulullah pun melihat, ya Rasulullah, ni sahabat ni pingsan. Sahabat ni pingsan ya Rasul. Maknanya sampai peringkat pingsan. Pingsan ni makna panggil-panggil tak bangun, tapi pingsan lah. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan. Allah Subhanahu wa taala pun memperkenankan buat umat Rasulullah buka tak puasa ketika matahari terbenam. Itu bukan waktu usul, itu bukan usul. Itu atas kasih sayang Allah. Tapi atas Nabi, dia memilih ajmah balik. Sahabat Rasulullah ada yang tiru gitu, lalu Nabi kata jangan tiru aku dimakan oleh Tuhanku. Itu kita tak boleh nak cerita itu. Kamu kena buka puasa pada waktu matahari dah terbenam, masuk maghrib, lalu kembali balik maghrib. Ini sebagai ulama menyatakan belum bukan waktu malam. Sebagai ulama kata maghrib malam. Oleh kerana itu orang Arab bila masuknya malam, kita kata maghrib, dia masih masaul khair. Masaul khair, selamat petang, bukan selamat malam. Bahkan dalam bahasa English, kadang-kadang nak menjelang malam pun kita kata good evening. Kita tak kata good night. Good night tu orang nak tidur. Betul pakcik? Pakcik dah biasa, dia tahulah. Cerita pengalaman senang sikit. Good night tu nak tidur. Good evening, kebiasaan. Lalu di sini kita sedang berada dalam waktu maghrib yang singkat. Lalu Rasulullah SAW diajar Jibril waktu maghrib solat awal waktu 2 hari dan witir 3 rakaat. Tetapi solat zuhur 2 rakaat, solat asar 2 rakaat, solat isyak 2 rakaat, subuh 2 rakaat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambah buat umat Rasul, tambah lagi 2 rakaat untuk zuhur, 2 rakaat untuk asar, 2 rakaat untuk isyak, subuh biar 2. Manakalanya maghrib 3, witir. Tidak diubah. Maknanya permulaan itu witir, akhirnya pun witir. Solat yang lain permulaannya ganjil, akhir pun ganjil, cuma ditambah rakaat kecuali subuh. Jadi maghrib inilah adanya waktu hikmah, waktu yang sebagai ulama mengatakan satu waktu rahsia yang rahsianya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita solat pada awal waktu, jangan ditakhirkan. Itu besar dalam mazhab Maliki. Mazhab Hanafi setelah azan terus iqamah. Mazhab Syafi'i pun ada juga yang berfatwa demikian, tapi fatwanya tidak as-sah, bukan fatwa yang paling diguna pakai. Sebagian tempat kalau kita pergi memang lepas azan terus dia iqamah. Beberapa tempat di Kedah ada, di Perak ada, Selangor ni tidak ada. Kita berpegang hadis Rasulullah, sebelumnya ada iqamah, ada solatnya 2 rakaat. Satu hadis. Ada yang lain solat dah 2 rakaat, solat dah 2 rakaat, solat dah 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi ulang 3 kali. Barang siapa yang nak buat. Tapi Rasulullah tidak pernah buat. Hadis daripada Abdullah bin Umar, Nabi tidak pernah solat 2 rakaat sebelum maghrib. Tapi Nabi suruh kami buat, lalu kami pun buat. Lalu di sini kata ulama, sebagai ulama menyatakan antara amalan Nabi dengan perintah Nabi mana lebih kuat. Kita tengok Nabi tak buat, tapi Nabi suruh buat. Di sudut ilmu hadis, yang Nabi suruh buat lebih kuat berbanding yang Nabi tak buat. Begitu. Dalam mazhab Hanafi, walaupun Nabi suruh buat, tengok sahabat buat atau tidak. Sahabat buat tapi bukan semua, sejumlah besar tak buat. Lalu mazhab Hanafi lebih mengambil yang lebih utama tak buat, tapi zikir saja. Itu khilaf ulama-ulama kita. Walaupun begitu, yang dikhilafkan oleh ulama-ulama maghrib itu sendiri, dia malam ataupun siang. Sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menambah buat kamu witir malam setelah dia menetapkan buat kamu witir siang. Witir siang adalah maghrib dalam syarah hadis. Witir malam adalah 3 rakaat, 5 rakaat atau paling kurang 1 rakaat. Afdal 3 rakaat paling kurang. Witir ganjil. Lalu sebagai ulama menyatakan Allah Subhanahu wa taala dia suka yang witir. Dia suka yang ganjil. Itu atas diri dia, tapi bukan dinisbahkan atas diri kita. Atas diri kita Allah mahu nisbahkan dengan yang genap agar berlainan dengan sifat Allah yang maha ganjil. Disebabkan maghrib, bila kita buat yang witir malam 3 rakaat, dia akan jadi genap balik, jadi 6. Sebab Nabi kata tunaikanlah 2 witir, 1 witir siang, 1 witir malam. Witir siang adalah maghrib, witir malam adalah witir bermula lepas isyak sehinggalah sebelum subuh. Itu solat witir. 3 mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, kalau sekiranya seseorang itu dah solat jamak maghrib ni isyak, jamaknya taqdim, isyak belum masuk, lalu dia nak solat witir, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi mazhab Syafi'i, dia dah solatnya maghrib, lepas tu isyak belum masuk, sedangkan witir itu diperintah lepas isyak. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri berfatwa dia dah boleh buat witir walaupun isyak belum masuk, kerana memandangnya maghrib dalam mazhab Syafi'i solat malam. 3 mazhab solat siang. Begitu. Khilaf ulama-ulama kita. Kena tunggu isyak juga. Hanya saja yang diijma'kan oleh ulama, solatnya tarawih waktu malam. Ijma' sepakat makna kena tunggu lepas isyak. Maka tidak sah seseorang melaksanakan solat dengan niat tarawih setelah maghrib. Tetapi solatnya itu sah menjadi solat mutlak, cuma tidak menjadinya fadilah solat malam, qiyamul lail. Sebab solatnya tarawih itu solat qiyamul lail. Jadi di sini hikmahnya adalah
Jangan meninggalkan solat witir yang malam satu lagi. Kerana Allah Subhanahu wa taala mahukan kita solat atas diri kamu perlu dikira dengan jumlah yang ganjil. Hanya aku saja yang suka yang genap. Bukan jumlah yang genap untuk kita. Hanya aku sukakan yang ganjil untuk aku. Kamu laksanakan yang ganjil, dua yang ganjil, maka menjadi genap buat kamu kerana itu bukan sifat kamu. Itu adalah sifat kamu. Tapi bagi sifatku adalah ganjil. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ada pasangannya. Satu, dua jadi genap. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala witr, salah satu nama Allah kata ulama kita al-witr, yang maha ganjil. Al-witr juga al-fard, ahad, wahid. Itu termasuk. Dan kata ulama-ulama lagi berkaitan dengan waktu solat maghrib, dia tidak boleh dihakikatkan dengan akal, disebabkan waktu dia ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang gerak, tapi tidak boleh ditentukan dengan angka, dengan satu kawaid, dengan satu kaedah, melainkan ulama sepakat kaedahnya adalah ijtihad saja. Ijtihad. Oleh kerana itu kalau kita lihat dalam beberapa versi waktu solat maghrib di Indonesia, kita pakai Jaqib, Jaiz, Jabatan Agama kita. Tapi kalau kita tengok international, Mesir ada buat untuk kita, Arab Saudi ada buat untuk kita, beberapa negara luar, semua waktu berbeza. Tengok waktu maghrib saja, semua berbeza. Ada yang saya tengok waktu maghrib masuk pukul 8:05. Kan seronok tu. Seronok untuk apa? Boleh lewat solat maghrib sebab baru masuk. Kalau sekiranya 8:05 masuk maghrib, isyak pukul berapa pula? Jadi kita tak boleh nak ikut yang tu. Tapi itu waktu yang ditentukan atas kajian, atas ijtihad. Jadi kita tak boleh nak ikut sebab atas fatwa kita kena ikut yang kita punya waktu, tapi tetap ada ijtihad. Jadi solat maghrib ni solat siang ataupun malam khilaf ulama-ulama kita. Tetapi maghrib adalah matahari terbenam. Bila matahari terbenam, dia berada di bahagian barat. Jadi barat tu maghrib dalam bahasa Arab. Jadi matahari terbenam di bahagian barat, maka diambillah bersempena dengan matahari itu terbenam di barat, maka waktu maghrib. Dan pada zaman Rasulullah tidak dikenal waktu maghrib, sehinggalah dikaitkan dengan solat 5 kali sehari semalam. Sebelum itu tidak dikenal. Sebab kita solat tidak adanya 5 kali sehari semalam, melainkan setelah Rasulullah Isra wal Mi'raj. Dalam mazhab Syafi'i setahun, sebagai ulama kata setahun setengah, sebagai ulama kata 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Mazhab Hanafi 5 tahun. Sehinggalah Khadijah radhiyallahu anha sempat solat dengan Rasulullah, lepas tu dia wafat. Itu khilaf juga ulama-ulama gitu. Ada juga ulama mengatakan beberapa bulan sebelum Nabi hijrah. Lalu solat kita sebelum itu hanya solat malam, tidak ada solat siang. Solat malam je, siang tidak ada solat. Tak diperintah. Siapa nak solat, solat, tapi tidak diperintah. Malam perintah, wajibah, fardu. Kita punya puasa Ramadan tidak ada menaikkan puasa pada setiap bulan 3 hari. Puasa Ramadan yang kata Imam Ibn Hajar, tahun yang kelima hijrah apa puasa Ramadan. 1, 2, 3, 4 hijrah, puasa sebulan 3 hari, wajibah, wajib. Itu usul yang pertama, yang awal-awal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia solat Isyak, sebab nak dikaitkan maghrib selesai, Nabi solat Isyak. Tapi Rasulullah menentukan solat Isyak bukan seperti mana kita tentukan. Sebab kita kena tahu waktu solat satu bahagian, untuk solat bahagian yang lain. Begitu. Bismillah. Memang waktu solat telah masuk, tapi tidak semestinya untuk solat waktu itu, tapi mesti dalam waktu itu. Disebabkan lihat pada praktikal Rasulullah, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan kita tengok dalam syarah-syarah hadis dalam perbahasan mazhab,
Rasulullah SAW kerap solat isyak bersama para sahabat. Waktu langit benar-benar dah gelap, sangat gelap, dan sampai peringkat sahabat Rasulullah biasa dah tertidur waktu tu. Satu ketika Rasulullah SAW tahu sahabat semua dah berkumpul lama. Ada yang meneruskan solat sunat, ada yang baca Quran, ada yang zikrullah, ada yang duduk terlena, tertidur. Bagaimana nak tahu mereka tertidur? Berdengkur, tapi mereka dalam keadaan duduk. Dua papan punggung mereka masih atas rantai. Dalam mazhab Syafi'i, kalau tertidur seseorang, satu papan punggung dia dah teralih, tidak lagi dua papan punggung, batal wuduk. Bila batal wuduk, tak boleh nak solat lagi, ambil balik, memperbaharui wuduk. Lalu sahabat Rasulullah tidak begitu, katanya ulama dalam syarahkan hadis disebabkan mereka tak mengambil wuduk. Cuma kebanyakan sahabat tertidur, duduk, berdengkur, mana tanda dia tidur lah. Lalu Rasulullah pun datang. Habis solat, Nabi kata, kalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku, inilah waktu isyaknya, solat waktu isyak yang aku pilih untuk kamu. Apa maksudnya? Nabi sendiri lebih suka memilih isyak, dia lewatkan. Macam kita hari ni, kata guru saya, kalau isyak tu masuk pukul 8.30, maka 2 jam lepas tu baru Rasulullah solat. Tapi siapa di antara kita nak tunggu? Tok Imam pun nak balik juga. Tok Imam pun tak mau tunggu. Lalu kita solatlah awal waktu. Tapi Rasulullah dengan para sahabat, dia takhirkan. Sehingga Imam Syafi'i berfatwa, sekiranya pada ketika itu Rasulullah, para sahabat dengan majlis tausiah, Nabi mengajar sesuatu dengan sahabat, masuk isyak, biar lagi, dan tidak diperintah untuk azan. Sehinggalah Imam Syafi'i berfatwa, aula apabila dah masuk ni isyak tetapi adanya majlis ilmu menggantikan azan, maka tidak perlu azan. Dan ini fatwa Imam Syafi'i, fatwa jadid, fatwa yang baru. Fatwa Imam Syafi'i yang qadim, bila masuk waktu azan saja, lepas tu dia nak terus-teruslah. Kita di Selangor ambil fatwa Imam Syafi'i yang qadim, makna masuk isyak kita azan. Bahkan keluar juga fatwa masuk isyak penceramah pun stop lah, jangan teruskan. Gitu. Jadi kita kena ikutlah. Dulu-dulu tak ada. Dulu saya ingat waktu kita pun duduk azan pukul 8.30, pukul 9.30. Waktu saya belajar dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari, pukul 11 baru selesai. Pernah 11.30 baru nak sembahyang isyak. Lalu mengatakan inilah waktu Rasulullah dengan para sahabat dulu. Ini waktu cara ulama dengan orang yang belajar. Imam Syafi'i dulu dia solat isyak pukul 2, pukul 3 pagi dengan jemaah macam ni. Sebab apa? Ilmu, majlis ilmu. Tapi kita tak boleh nak begitu. Sebab kita nak makan malam, besok nak pergi masuk office, kita nak tidur awal, kadang nak tengok bola. Macam tu. Tak boleh lah. Tak boleh nak ikut belakang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi nak ikut belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi 3 minit. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kalau sekiranya aku tidak memberatkan umatku, ini waktu isyak yang aku pilih. Mengapa agaknya? Kerana kebiasaan orang Yahudi solat tak kala mana hilang yang merah-merah. Isyak dah juga, tapi itu solat mereka. Orang yang beriman di kalangan Yahudi dulu, masuk Yahudi pada zaman Rasulullah, dia tak solat. Fa khalafa min ba'dim khalfun adaa'u solat. Mereka dah tinggal solat, dia tak ada solat. Itu disebut oleh Abdullah bin Abbas, Yahudi Nasrani tidak ada solat lagi. Kalau mereka solat pun Allah tak terima solat mereka, selagi mana mereka tak beriman pada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu kata Rasulullah. Lalu ulama-ulama berhujjah, yang Nabi sebut itu waktu aula. Akan tetapi Imam Syafi'i juga berfatwa, sekiranya semua
jamaah bersetuju untuk kita solat awal waktu, kita solat awal waktu. Kalau seluruhnya jamaah itu setuju, kita solatlah lepas setengah jam, itu solat waktu itu. Disebabkan perbuatan Rasulullah, dia banyak mentakhirkan solat sebelum Nabi wafat. Zuhur, Nabi kata abridu, tunggu sejuk dulu. Awal-awal dulu Nabi Rasulullah solat pada awal waktu. Imam Syafi'i berfatwa berlaku pada musim panas, disunatkan lewatkannya. Tapi kita di luar sana panas, masuk sini sejuk, awal waktu jugalah, tak boleh nak ikut. Tapi Rasulullah SAW sebelum wafat dengan para sahabat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Nabi banyak takhirkan solat. Habis dia zuhur, zikir, masuk asar. Itu kaedah satu, kaedah solat Rasulullah dengan para sahabat. Yang lain pula, hari itu zuhurnya awal, ditakhirkan asar. Lalu Rasulullah dengan sahabat solat asar. Habis bagi salam, zikir, masuk maghrib, terus solat maghrib Rasulullah. Kemudian pula subuh, hari ini Rasulullah solat gelap lagi, sampai sahabat kata nak tengok orang sebelah pun tak kenal. Kalau kami itu memanah, kami tak tahu anak panah jatuh kat mana. Tapi besok pula Rasulullah SAW solat, kami nampak sebelah kami siapa. Kalau kami memanah, kami nampak anak panah jatuh ke mana. Terang, tapi matahari belum naik. Itu solat Rasulullah. Lalu Rasulullah pun zikir dengan para sahabat, zikir sendiri-sendiri, bukan jamaah gitu, tapi semua berzikirlah sampai naik matahari. Naik lagi sampai waktu duha, Nabi dengan sahabat solat duha. Kata guru saya, waktu itu hampir kerana mentakhirkan subuh. Itu solat Rasulullah SAW. Sebab kita mawquta maksudnya adalah merasai semua waktu solat tersebut. Yang menyebabkan kita solat awal waktu adalah kerana dua. Yang pertama, kesepakatan jamaah dan menjadi urufiyah, uruf tradisi. Kalau kita pergi India, diorang solat subuh dah naik matahari, tapi tak naik lagi lah, dah cerah lah maksudnya. Diorang solat asar, tak jauh lepas tu dah nak terbenam matahari, pukul 6 baru solat asar. Dia tengok pada negara-negara, bahkan subuh lepas setengah jam baru solat subuh. Rupanya itu adalah sunnah Rasulullah SAW yang dikekalkan di Kufah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.